Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Hakim bin Syamsuddin. Nombor metrik 3191001521. Okey, saya akan mula dari pengenalan agama Buddha. Buddha ialah pengasas doktrin ini dan Buddha merupakan seorang manusia yang bernama Siddhartha Gautama. Slide hilang Zat. Ada. Nampak? Okey, ada. Dan merupakan seorang putera raja dari India yang juga dikenali sebagai Shakyamuni. Yang kedua, Buddha bererti seorang manusia yang telah mencapai satu tahap kesedaran rohani yang sempurna. Dan ketiga, Buddha bukanlah satu agama, sebaliknya lebih kepada ajaran-ajaran yang bersifat psikologi dan etika yang berkaitan dalam kehidupan seharian. Apa yang kita dapat tahu daripada agama Buddha ini, ia merupakan agama kedua terbesar di Malaysia dan majoriti penganut agama Buddha di Malaysia terdiri daripada etnik kaum Cina yang berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana. Manakala ada juga yang menggunakan Buddha Theravada, terutamanya bagi komuniti kaum Thai di utara. Okey, kita masuk kepada prinsip kepercayaan agama Buddha. Yang pertama, dia mengajarkan bahawa kebangkitan datang melalui pengalaman langsung. Anda bukan melalui kepercayaan dogma. Dan yang kedua, Buddhism adalah pada praktik dan bukannya pada kepercayaan. Dalam agama Buddha ini juga, kepercayaan mereka terbagi kepada dua, iaitu Theravada dan juga Mahayana. Theravada adalah mempunyai matlamat utama, iaitu mencapai melalui 8 jalan yang mulia atau juga dikenali sebagai jalan kesedaran, yang boleh dikatakan seorang itu bebas daripada kitaran sengsara dan juga kelahiran semula, yang banyak menganut agama Theravada ini di Asia Tenggara. Bagi aliran Mahayana pula, dalam kepercayaan agama Buddha, mengikut mazhab Mahayana, aliran Mahayana mengilhamkan pencapaian kebudaan melalui Bodhisattva, iaitu satu tahap di mana seseorang itu terus berada di kitaran kelahiran bagi kepercayaan agama Mahayana. Okey, seterusnya kita masuk kepada kisah ghaib ataupun mitos bagi agama Buddha. Beliau bermeditasi bersorangan untuk satu tempoh yang berpanjangan dengan pelbagai kaedah, termasuk mengelakkan diri dari terlibat dalam keseronokan dunia. So di sini Sami Buddha tu mereka menjauhi daripada orang ramai, daripada persekitaran dan duduk betapa berseorangan. Di mana yakni di pokok bodi di Bandar Bot, gaya di kawasan dataran Gate Ketik di Asia Tenggara. Beliau mencapai kesedaran menemui apa yang para penganut Buddha gelar sebagai jalan kesedaran, suatu praktis rohani untuk menamatkan kesengsaraan, yakni dipanggil dukkha dalam agama Buddha, dari kelahiran semula di alam semesta. Dan seterusnya, bagi mitos agama Buddha, yang pertama yang kita dapat ketahui adalah agama Buddha itu menyembah patung berhala. Dan yang kedua, naga dalam agama Buddha merupakan sejenis makhluk yang terpenting dalam mitos Cina. Dan yang ketiga, agama Buddha dianggap mistik. Okey, next slide. Etika dan juga sistem nilai tadi. Okey. Dalam etika agama Buddha, etika kebijaksanaan dan belas kasihan dikatakan sebagai dua mata bagi agama Buddha yang terdapat di patung mereka. Terdapat dua perkataan yang diterjemahkan sebagai belas kasihan, iaitu metta dan karuna. Metta adalah kebajikan terhadap semua makhluk tanpa diskriminasi yang tanpa keterikatan diri terhadap agama Buddha. Karuna merujuk kepada simpati, aktif dan kasih sayang yang manis, kesediaan untuk menanggung kesakitan orang lain dan mungkin kasihan. Dalam sistem nilai agama Buddha, ajaran Buddha menyarankan supaya manusia berusaha sendiri untuk melepaskan diri daripada penderitaan dan juga mengelakkan daripada membunuh makhluk lain dan mengelakkan daripada mengambil apa yang tidak diberi dan mengelakkan daripada kesalahan seksual
mengelak daripada pertuturan palsu dan mengelakkan daripada perkara yang memabukkan atau menghayalkan. Hidup dan mulia selaras dengan konsep pandangan yang benar. Itu adalah dalam segi sistem nilai agama Buddha yang dibentuk oleh mereka sendiri. Okey, next slide seterusnya saya serahkan kepada Najmi. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri agama Buddha. Yang pertama, Buddha merupakan manusia, bukannya dewa. Siddhartha Gautama boleh menjadi Buddha, segalanya bergantung kepada kekayaan dan kecekalannya sendiri, bukannya dilahirkan sendiri. Maksudnya Buddha ni adalah benar sama rata kepada semua orang. Yang kedua, setiap lapisan masyarakat, tak kira kaya atau miskin, semuanya dianggap sama rata dalam mata Buddha. Buddha tidak mengakui kemunculan dewa yang membentuk dunia. Maksudnya Buddha juga tidak mengakui kemunculan dewa yang membentuk dunia, iaitu Buddha menganggap dewa sebagai sesuatu yang diimajinasikan oleh manusia untuk menjadikan satu kepercayaan bahawa dunia ini memangnya dicipta oleh dewa. Yang ketiga, agama Buddha tidak mengabaikan agama lain atau mengutuk agama lain sebagai agama jahat. Maksudnya agama Buddha mengakui semua jenis agama di dunia ini dan membezakan semua agama dengan kefahamannya yang susah atau senang, bukannya dibezakan dengan mengatakan cirinya baik atau yang buruk. Yang keempat pula adalah Buddhisme adalah demokrasi dan kebebasan. Dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu yang diajar bukannya perintah yang semestinya dituruti. Maksudnya sesiapa yang tidak faham boleh mengemukakan soalannya dan soalan ini akan dijelaskan sehingga mencapai kefahamannya. Jadi itu ciri-ciri agama Buddha. Slide seterusnya. Seterusnya Ustaz. Ya. Okay. Seterusnya ialah bendera Buddha. Terdapat 6 jenis warna yang telah digunakan untuk membentuk sebuah bendera Buddha tersebut, iaitu mempunyai 6 jenis warna yang merupakan warna kecahayaan yang terpancar daripada tubuh badan Buddha, iaitu warna tersebut adalah yang pertama biru tua, iaitu bakti atau pengabdian. Yang kedua, warna kuning emas, iaitu bermaksud kebijaksanaan. Yang ketiga, merah tua, iaitu kasih sayang. Yang keempat, putih yang bermaksud suci. Yang kelima, berwarna jingga, iaitu giat. Yang keenam pula, campuran 5 warna ni adalah kombinasi daripada 5 sifat tersebut. Okay, jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk bendera dari agama Buddha tersebut. Seterusnya ialah lambang agama Buddha, iaitu lambang agama Buddha. Bunga teratai adalah lambang agama Buddha. Mengikut cerita dari kalangan Buddha, semasa Buddha atau Siddhartha Gautama dilahirkan, beliau telah berjalan sebanyak 7 langkah ke hadapan dan tiap-tiap langkah itu telah mengembangkan sekuntum bunga teratai. Oleh itu, bunga teratai diperkenalkan sebagai lambang kelahiran Buddha. Seterusnya, pengganut-pengganut agama Buddha percaya bahawa keikhlasan dan kecekalan seseorang penganut Buddha semasa menimba ilmu ajaran agama Buddha dapat dilihat melalui perkembangan bunga teratai, iaitu bermaksud yang rajin maka bunga mengembang dengan cantik, yang malas bunga tersebut menjadi layu. Itu maksudnya lambang agama Buddha ini juga bunga teratai mempunyai simbol yang sangat berbeza kerana menghasilkan bunga dan buah pada masa yang sama. Ia dianggap mewakili kesejahteraan. Iaitu bunga teratai juga dalam konteks keagamaan dianggap suci oleh pengganut Buddha dan juga Hindu. Selain itu, bunga teratai juga mempunyai pelbagai warna dan corak, mempunyai konotasi yang berbeza menurut
penganut Buddha. Contohnya teratai merah yang menunjukkan cinta dan semangat. Teratai ungu pula melambangkan kekuatan mistik. Teratai putih melambangkan kesucian hati. Sementara teratai biru pula melambangkan pengetahuan. Slide yang seterusnya ialah 5 larangan dalam agama Buddha. Iaitu larangan yang pertama. Larangan yang pertama ialah Tidak membunuh. tidak membunuh. Iaitu tidak mengancam nyawa orang lain. Itu larangan yang pertama. Dan larangan yang kedua pula, tidak mencuri, iaitu tidak mengancam atau benda orang lain. Yang ketiga, tidak berzina, iaitu tidak mengancam kesucian orang lain. Yang keempat pula, tidak berbohong, iaitu tidak mengancam reputasi orang lain. Manakala larangan yang kelima pula ialah tidak meminum arak, iaitu tidak mengancam resona sendiri dan keselamatan orang lain. Jadi ini adalah 5 larangan yang terdapat dalam kandungan agama Buddha tersebut. Seterusnya, upacara ibadah agama Buddha. Yang pertama ialah perayaan Hari Wesak. Penganut agama Buddha akan melepaskan burung merpati, memberi makanan kepada orang miskin dan juga kepada sami-sami. Pada waktu malam pula, perarakan kereta bihas akan diadakan. Itu upacara yang pertama. Ada upacara yang seterusnya ialah upacara penyembahan, iaitu memohon perlindungan diikuti bacaan mentera. Yang kedua dilakukan di tokong, wat ataupun di rumah. Itu adalah upacara penyembahan. Dan upacara ibadah yang seterusnya ialah upacara samayati, iaitu memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Maksudnya salah satu bentuk upacara ritual agama Buddha yang sering diadakan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup ini adalah upacara samayati atau disebut sebagai Li Chan, yang bermaksud skara, yang bermaksud sujud kepada para Buddha dan Bodhisattva untuk menyatakan penyesalan atas segala karma buruk, iaitu kesalahan dan kejahatan yang pernah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya, iaitu dimasukkan dengan upacara samayati. Dan upacara yang seterusnya ialah upacara patidana, iaitu upacara pelimpahan. Itu salah ejaan sikit. Patidana sebenarnya. Iaitu upacara pelimpahan jasa baik secara perseorangan. Tujuan dilaksanakan upacara ini adalah agar jasa yang dapat memperingankan penderitaan mereka. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahawa kematian akan menimpa sesiapa sahaja. Dan tujuan yang ketiga pula, mengingatkan kita akan jasa-jasa baik yang pernah dilakukan oleh mendiang terdahulu. Itu adalah upacara patidana. Seterusnya ialah kesan terhadap sosial budaya, iaitu yang pertama, kesan ke atas sistem undangan. Kesan pengaruh daripada agama Buddha juga dapat dilihat dengan jelas. Ini kerana raja dianggap sangat istimewa kerana kedudukan raja yang memperoleh kredibiliti sebagai jelmaan dewa-dewa. Raja juga dianggap mempunyai kekuasaan mistik yang luar biasa. Dan kesan yang kedua pula adalah kesan ke atas seni budaya dan juga adat resam, iaitu khazanah kebudayaan lebih diminati dari falsafah keagamaannya, sehingga falsafah itu diabaikan dan diubah suai menjadi seni. Misalnya banyak tarian-tarian keagamaan telah diadaptasi menjadi sebagai tarian seni dan kebudayaan telah meresapi kepada masyarakat tersebut. Jadi itu adalah kesan terhadap sosial budaya. Dan slide yang seterusnya Ustaz, iaitu golongan Sami Buddha. Yang pertama, seseorang Sami secara rasmi memang memerlukan pengorbanan yang cukup besar daripada setiap individu penganut agama Buddha. Ini kerana hidup sebagai seorang Sami memerlukan seseorang meninggalkan sepenuhnya kehidupan mereka sebelum itu
menjadikan tokoh-tokoh Buddha sebagai kediaman baru mereka sehingga ke akhir hayat. Maksudnya hidup seorang Sami ini dia tidak tinggal bersama keluarga ataupun tidak tinggal di rumah. Lebih kepada tempat-tempat persembahyang. Yang kedua adalah matlamat mengabdikan diri sebagai seorang Sami hanya satu, iaitu mencapai apa yang dikatakan sebagai Sisa Nirvana, makam tertinggi yang cuba dicapai setiap penganut agama Buddha bagi menyucikan diri seterusnya meninggalkan segala bentuk godaan yang ada di dunia. Yang ketiga pula, sifat-sifat keji dalam diri perlulah untuk dihindarkan, dan seorang Sami Buddha wajib untuk langsung tidak mementingkan diri sendiri selama mana dia hidup. Jadi itulah berkaitan dengan golongan Sami Buddha. Slide yang seterusnya, Afiq Saifuddin akan beri penjelasan. Okay, terima kasih kepada Muhammad Najmi. Seterusnya saya akan membentangkan sedikit tentang cara kematian agama Buddha. Okey, yang ni adalah semasa kematian bagi agama Buddha. Yang pertama ialah Dia bukan cara menguruskan kematian. Kalau kematian ni macam ngeri ya bunyi. Okey, teruskan. Cara menguruskan kematian agama Buddha. Yang ni ialah semasa kematian. Mayat dibersihkan dan dimandikan. Setelah itu mayat disapu dengan minyak wangi dan disolek. Yang kedua ialah mayat dimasukkan ke dalam keranda kayu yang diukir menarik. Bagi yang kaya, keranda diukir dengan bersalutkan logam. Okey, yang ketiga ialah mayat dipakaikan dengan pakaian yang cantik, pakaian di hari perkahwinan, seperti pakaian di perkahwinan. Okey, seterusnya Ustaz. Ini adalah contoh bagi pakaian simati dan keranda untuk simati. Ini pakaian simati bagi contoh bagi perkahwinan, semasa perkahwinan, atau ini keranda simati bagi yang biasa, bukan yang bersalut logam. Okay, seterusnya Ustaz. Okey, ini untuk penghormatan terakhir bagi simati. Okey, yang pertama ialah ahli keluarga, saudara mara dan sahabat andai dikehendaki menangis atau meratapi pemergian simati. Masyarakat Cina juga akan mengubah lebih ramai orang untuk menangis simati. Mengupah lebih ramai orang untuk menangis simati. Dan yang kedua ialah tangisan ini seolah-olah menggambarkan kesedihan keluarga dan sahabat andai terhadap pemergian simati. Okey, seterusnya mantra akan dibacakan sebelum mayat dibawa ke jirat. Mantra ni macam bomoh itu. Nah, yang terakhir ialah selain itu, upacara sembahyang mayat bergantung pada kepercayaan agama simati. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, yang ni adalah semasa mengiringi mayat ke jirat. Okey, yang pertama ialah pelbagai jenis lagu yang dimainkan semasa mengiringi mayat ke jirat. Okey, yang kedua adalah lagu-lagu yang dimainkan berbentuk keagamaan ataupun tradisional lah. Lagu-lagu ni yang lagu yang agama Buddha, lagu tradisional agama Buddha. Yang seterusnya iringan muzik melalui penggunaan seruling dan gendang akan bermula dari rumah. Dari rumah sehinggalah mayat dikebumikan. Okey, yang seterusnya lazimnya ahli keluarga simati akan memakai pakaian yang berwarna hitam. Baju warna merah dan berbunga adalah dilarang sama sekali kerana ia dianggap mempersendakan simati dan keluarganya. Okey, yang terakhir bagi semasa mengiringi mayat ke jirat ialah ketika mayat diusung menggunakan lori khas, beberapa kertas disalut logam akan dicampak sepanjang perjalanan. Bagi menghormati simati. Okey, selepas itu semasa pengebumian. Bagi masyarakat Cina tradisional, mereka memasukkan pelbagai jenis harta milik simati untuk menunjukkan darjat simati ketiga di dunia.
Okey, seterusnya amalan tersebut tidak lagi dipraktikan kerana banyak kejadian kecurian yang berlaku. Oleh itu, ianya digantikan dengan kertas yang bercok bentuk duit sahaja bagi mengelakkan kejadian kecurian. Okey, diorang tak letak duit yang betul lah, diorang akan letak duit yang palsu bagi mengelakkan kecurian pada kecurian pada si mati lah. Okay, seterusnya Ustaz. Dah. Okey, yang seterusnya adalah upacara pengebumian. Okey, yang pertama ialah kawasan perkuburan yang strategik. Okey, yang ni adalah kawasan perkuburan yang strategik memainkan peranan penting. Kawasan perkuburan yang terletak di kawasan yang tinggi adalah lebih baik jika bandingkan dengan tanah yang rata. Okay, dalam agama Buddha ni dia akan cari tanah yang strategik seperti tanah yang tinggi daripada berbanding dengan tanah yang rata. Yang kedua ialah tanah perkuburan juga akan dihias dengan menarik hiasan yang cantik sama ada daripada ukiran, warna ataupun bentuk melambangkan kekayaan si mati ketika hidup. Bagi yang terakhir bagi upacara pengebumian ialah Ustaz tak sempat tadi. Okey. Kubur atau juga yang besar dan mempunyai bentuk yang menarik menjadi lambang kemewahan. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, ini adalah pandangan Islam terhadap agama lain. Okey, pandangan Islam terhadap agama lain adalah bahawa Islam mengajarkan bahawa agama Tuhan adalah universal kerana Tuhan telah mengutuskan Rasulnya kepada setiap manusia. Islam mengajarkan pandangan tentang kesatuan nubuah. Nubuah ialah ramalan. Ramalan dan orang yang percaya kepada Tuhan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kesinambungan langsung dan agama-agama sebelumnya. Terutama agama-agama yang silsilah paling dekat dengan agama-agama Semitik Abrahami. Okey, yang terakhir adalah umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan orang dari agama lain, terutama mereka yang mematuhi kitab suci Ahlul Kitab. Semua prinsip ini membawa kepada pengajaran bahawa tidak boleh ada paksaan dalam agama. Okey, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu mengutuk para penyembah yang mereka sembah selain Allah kerana mereka kemudian yang janganlah kamu kerana mereka kemudian akan melaknat Allah dengan melampau batas tanpa pengetahuan. Dengan demikian kamu menjadikan setiap orang menganggap pekerjaan mereka dengan baik. Kemudian mereka kembali kepada Tuhan dan Dia memberitahu mereka apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ustaz, slide seterusnya. Ustaz, seterusnya. Okey, ini bagi titik pertemuan sesuai dalam dialog dengan agama Buddha. Okey, yang pertama ialah dialog dalam agama ini merupakan platform dan cara yang sangat berkesan dalam Samavaka, Amakamanta, Sama Ajiva, Sama Vayama, Sama Sati, Sama Samadhi, mencapai kesatuan dan perpaduan antara kaum. Okey, dalam konteks negara Malaysia sendiri, terhadap banyak agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia dan semestinya Islam merupakan agama rasmi dalam agama Malaysia. Antara agama yang dianuti adalah Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Sikh dan lain-lain. Buddha juga merupakan agama yang kedua paling ramai dianuti di Malaysia selepas agama Islam. Okey, yang terakhir bagi titik pertemuan ialah dialog tidak hanya tertumpu pada hujah, interaksi atau komunikasi yang membincangkan tentang pendapat, konflik, salah faham dan lain-lain. Antara dialog yang dapat dibuat dalam mencapai kesepaduan ialah dengan dialog antara kehidupan di mana dengan melakukan aktiviti gotong royong, sukan atau kemasyarakatan bersama jiran-jiran tanpa mengira bangsa atau agama. Dalam melakukan dialog antara agama ini tidak boleh menyentuh sensitiviti yang boleh mendatangkan permasalah atau isu yang melibatkan agama di samping tidak boleh mencemuh agama lain. Okay, seterusnya, Ustaz.
Okey, yang terakhir adalah kesimpulannya. Buddha adalah benar, sama rata kepada semua. Setiap lapisan masyarakat kita tidak kira kaya atau miskin, semua yang dianggap sama rata dalam mata Buddha. Agama Buddha tidak mengabaikan agama lain untuk mengutuk agama lain sebagai agama jahat. Artinya ni telah diceritakan oleh Najmi tadi yang agama Buddha tidak boleh mengutuk agama lain dan tidak boleh mengatakan agama lain jahat. Okey, yang terakhir adalah dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu dan diajar bukannya perintah yang mesti yang dituruti. Buddha pernah berkata, keraguan yang besar akan mendapat lebih banyak pengajaran. Keraguan yang kecil sedikit akan mendapat pengajaran yang sedikit. Manakala jika tiada keraguan, maka tiada pengajaran yang boleh dicapai. Habis. Habis. Itu rujukan last. Rujukan. Tak ada rujukan. Tak ada. Okey, soalan untuk kumpulan ni. Tamam kak, sempurna, bagus, tahniah.